Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Jovinia Jimlajim dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 24 November 2020. Universiti Malaysia Sabah UMS telah mula memberi kebenaran kepada pelajarnya yang berhasrat pulang ke kampung halaman termasuk di Semenanjung dan Sarawak bermula 20 November lalu. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam sidang media berkata Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMS memaklumkan keputusan berkenaan dibuat berikutan permintaan tinggi daripada ibu bapa pelajar. Bagaimanapun pelajar yang telah keluar daripada kampus dan balik ke kampung halaman tidak dibenarkan memasuki kampus semula. Pelajar berkenaan boleh memohon kebenaran pulang ke kampung daripada fakulti masing-masing. Pada masa yang sama mereka juga dikehendaki untuk mengemukakan surat akuan ibu bapa dan pelajar untuk keluar daripada kampus di pejabat kolej kediaman masing-masing. Mengulas lanjut, Datuk Masidi berkata kebajikan pelajar UMS yang tidak dapat pulang ke kampung halaman sentiasa diberi perhatian. Pelbagai bantuan dan program diadakan untuk memastikan kesihatan mental dan kebajikan pelajar UMS yang berada dalam kampus. Sementara itu, katanya sebanyak 289 kes positif baharu COVID-19 di Sabah semalam menjadikan jumlah kumulatif 26,387 kes. Manakala 416 pesakit sembuh dan 2,250 pesakit sedang menerima rawatan. Sehingga semalam 216,150 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar. St. John Ambulance Malaysia SJAM kawasan Sandakan tampil menyumbangkan peralatan pelindungan diri PPE kepada Hospital Duchess of Kent Sandakan dan Klinik Kesihatan Sandakan. Sumbangan PPE itu merangkumi 2,050 unit pelitup separuh muka, 3,600 pasang sarung tangan, 2,800 tudung serta 360 baju pelindung. Sumbangan disampaikan pemerintah SJAM kawasan Sandakan Tan Chuan Ju kepada Timbalan Pengarah HDOK Sandakan Dr. Aminuddin Baki Muhammad dalam satu majlis penyerahan di pekarangan klinik pakar HDOK. Ketika ditemui pemberita RTM, Tan berkata peralatan PPE berkenaan diperoleh hasil sumbangan orang ramai dan syarikat dermawan daripada SJAM kebangsaan. Untuk Sandakan ialah pertama kali. Tapi St. John Sabah sebenarnya kita telah buat banyak kali seperti di Tawau, di KK, di Keningau. Dan Sandakan ini kita buat kerana keadaan pandemik memang untuk kali ini memang serius. Dan kita nampak keperluan lah. Dalam pada itu, Tan berkata SJAM kawasan Sandakan dengan kerjasama tabung darah HDOK Sandakan juga akan mengadakan kempen derma darah pada 6 Disember depan di Pusat Beli Belah Sejati Walk Batu 7 Sandakan bermula 8 pagi. Sementara itu, Dr. Aminuddin Baki menzahirkan penghargaan kepada St. John Sandakan dan semua pihak yang telah tampil menyumbangkan PPE kepada HDOK. Kami sangat-sangat menghargai di atas sumbangan yang dibagi dan dia akan membantu dari segi perawatan pesakit. Sebab PPE ini yang kita, sebagaimana yang kita tahu, dia memang kita banyak guna untuk dalam perawatan pesakit, sama ada pesakit yang serius atau pesakit tak serius. Bergelar pesakit COVID-19 umpama mimpi buruk sehingga boleh menyebabkan pesakit menjadi trauma. Diketahui virus berbahaya itu mampu membawa maut kepada pesakitnya. Wartawan Sahira Samain menyelami pengalaman bekas pesakit COVID-19 Nurmalah Hussein 47 tahun yang disahkan positif wabak itu jangkitan daripada rakan sekerjanya sehingga turut menyebabkan ahli keluarganya positif COVID-19. Mengalami gejala hilang deria bau, sakit tekak dan demam berlarutan lebih seminggu, dia pada mulanya menganggap ia demam biasa. Setelah keadaannya semakin teruk, ditambah pula ada rakan setugas yang positif, membuatkannya berasa perlu untuk menjalani ujian swab pada 6 Oktober lalu. Dan pada 12 Oktober, Nurmalah disahkan positif COVID-19. Selepas saya tahu memang saya down. Satu hari saya tidak makan. Memang rasa sedih sangat. Dalam hati, anak saya pun memang kena nih sama suami. Sebab diorang pun memang sudah demam
Tekaannya tepat apabila suaminya Abdul Manan Jamra 51 tahun dan anaknya Abdul Wafi Nakludin 25 tahun juga disahkan positif. Adiknya Norlian Husin 43 tahun dan anak saudaranya Dayang Nur Qaimah Adriana Awang Ismail 11 tahun yang menetap bersama mereka juga disahkan positif COVID-19. Nurmala menjalani rawatan di Pusat Rawatan COVID-19 Pulakop Kinarut, manakala suami dan anaknya pula menjalani rawatan di Pusat Rawatan COVID-19 Kompleks Sukandikas Kota Kinabalu. Sementara adik dan anak saudaranya menjalani kuarantin di rumah kerana tidak bergejala. Tuhan membagi ada hikmah. Tuhan juga menyembuhkan. Jadi saya kasih kuat semangat saya. Suami, anak-anak pun bagi semangat. Kawan-kawan pun, saudara semua WhatsApp bagi semangat. Saya berzikir, saya solat, minta doa supaya saya cepat sembuh. Selepas 9 hari dirawat, akhirnya dia dibenarkan pulang. Namun, perlu menjalani kuarantin di rumah kerana keputusan ujian saringan kedua masih positif. Namun, tahap kebolehjangkitan dikategorikan sebagai rendah. Tindakannya memuat naik status di media sosial yang memaklumkan dia pesakit COVID-19 turut menerima kata-kata sokongan rakan-rakannya. Sungguh pun begitu, dia agak terkilan kerana masih ada segelintir individu yang seakan menjauh diri hanya kerana mereka berstatus bekas pesakit COVID-19 kini. Berpengalaman sebagai pesakit COVID-19 secara tidak langsung mendidik mereka sekeluarga untuk lebih menghargai titik peluh petugas barisan hadapan. Melalui proses COVID ni lah, saya nampak kehidupan sebenar frontliners. Tapi bila saya di pusat kuarantin tu, saya nampak semua doktor tu beri 100% dorang punya tenaga, dorang punya jiwa untuk rawat pesakit COVID. Pengalaman ini juga menyedarkan mereka untuk lebih berhati-hati dan memilih untuk berada di rumah sekiranya tiada keperluan penting di luar. Selepas saya ni kena COVID-19, saya kurangkan berjalan kalau tidak perlu. Sebab kita tidak tahu kan yang orang jalan-jalan tu positif. Sekarang saya lebih berhati-hati. Kalau yang untuk santai-santai, saya rasa trauma sudah. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Itu perumpamaan yang dapat menggambarkan derita pesakit COVID-19. Kita sebagai masyarakat jangan sesekali memandang negatif terhadap pesakit COVID-19 sehingga menimbulkan stigma. Sebaliknya, berilah sokongan dan semangat kepada mereka untuk terus kekal sehat dan menjalani kehidupan seharian seperti biasa. Sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Sahira Samain, Berita RTM. Keadaan bahasa-bahasa sukuan Sabah kini berada dalam zon kuning yang mana generasi muda di bawah 30 tahun tidak lagi menjadikan bahasa sukuan sebagai pertuturan harian. Sehubungan itu, Persatuan Etnik dan Ibu Bapa diminta terus menyokong usaha pemeliharaan bahasa sukuan agar tidak hilang di telan zaman. Menurut Pengurus Bahagian Pengembangan dan Inovasi Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, Muhammad Sofrizan Yahya, bahasa sukuan Sabah kini berhadapan dengan ancaman kepupusan akibat bilangan penutur yang semakin menurun. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu program Kami Baini, terbitan RTM Sabah di Kota Kinabalu. Menyedari hakikat itu, Muhammad Sofrizan berkata kempen Cintai Bahasa Etnik dilaksanakan selama setahun. Antara program yang dilaksanakan sepanjang kempen berlangsung ialah kempen Cintai Bahasa Etnik menerusi video pendek, program e-culture ke arah pendigitalan seni budaya serta melantik duta e-budaya dan bekerjasama dengan pihak pakar etnik. Tanggungjawab menjaga keindahan dan kelestarian alam perlu disemai dalam kalangan penggemar sukan mendaki bukit bagi memastikan keindahan alam semula jadi di kawasan bukit kekal terjaga. Ini termasuk menjaga pokok yang ditanam di sekitar bukit yang terdapat di negeri ini.
Menurut pensyarakanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Juri Fu memupuk kesedaran mencintai alam sekitar mampu meningkatkan sistem dan nilai biosfera di kawasan bukit yang menjadi salah satu pusat rekreasi pilihan masyarakat. Beliau ditemui dalam program Satu Pendakian Satu Pokok UMS Bukit Botak, Sepanggar. Program ini merupakan tanggungjawab sosial UMS yang dilaksanakan dengan menanam pokok buah-buahan di sekitar bukit berkenaan bagi mengekalkan kehijauan bukit itu. Kita ingin meningkatkan nilai biosfera di Bukit Botak ini sebab Bukit Botak ini adalah tempat rekreasi dan riadah bagi warga di bandar Kota Kinabalu. Peserta program berkenaan yang terdiri kaki tangan dan alumni UMS serta para pendaki amatur teruja berpeluang untuk menanam 16 anak pokok buah-buahan iaitu durian, cempedak dan rambutan. Bagi pendaki-pendaki kita yang grup-grup lain, yang lain tu apabila kita naik Bukit Botak, pagi ataupun petang diminta para hikers datang membawa sebotol untuk menyiram pokok buah yang ditanam. Yang buah ini saya rasa terbaiklah dengan aktiviti-aktiviti ini. Kami sebagai para hikers ni memang rasa happy lah. Akan datang kita boleh menikmati keindahan dia lah, hasil-hasil lain lah. Kru RTM yang turut serta dalam program ini melakukan pendakian sekitar pukul 6.40 pagi dan tiba di puncak Bukit Botak sekitar pukul 8.30 pagi. Baik, sekian berita pagi Sabah dan saudara, jangan lalai terus waspada, pandemik COVID-19 belum berakhir. Dengan itu saya Jovini Jim Lajim, salam sejahtera dan kita jumpa lagi.